A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Jasni Ahmad, tahniah ya. Balik ke Jadi Johan. Dah lama tak Jadi Johan Jasni Ahmad ya. Pensyarah UUM ya. So Puan Zainul nombor 2. Wow. Cik Arman nombor 3. Alam Ahmad nombor 4. Hazrul Hazri nombor 5 ya. Kamisah Rasman ni top 10 ni. Lina Mukmin, Fauzia, Alam Ahmad ya. Cik Arman, kami Saras dah sebut, Hairul, Lina Mukmin tadi, Fauzia Maknayan, Azliza Halib, Yati Setia, Cikgu Mutanuddin pun, nombor 12 Cikgu, Sharifah Azizan, ya, Sabridas Das, Manira, ya, Cinta Kumamirus, Cikgu Mutanuddin dah masuk dah. Ratul Jannah, Lina Mukmin, Cik Nun Abu Bakar, Rashidah Syamsuddin. Ya, hari ni hari Sabtu guys. Like dan share kepada seramai mungkin kawan kita. Sis Daya, Mun Maisma, Khadijah Zakaria, ya, Khadijah Harun, Rifah Marjan, tu dia orang Sabah dah, dan Stella, Ella ya. Yang dah sedekah subuh, tanya. Kalau tidak boleh lagi 5 minit lagi ni. Zulinah Muhammad Isa, Masyita Zainuddin. Hari ni hari Arafah, so buat yang terbaik. Tahniah mereka yang berpuasa ya. Mun Maisma, Rosnani Bahrum, Lina Mukmin, Nur Aimah, Sabaria Daud ya, Sharifah Azizan, Rifah Marjana, Jebon pun awal top 30. Ina Zalina ya, Peter Tan, good morning to you. Lepas tu Muhammadah, Intan Sumaya, Dr. Narimah pun top 30. Khadijah Harun ya, Siti Aniza, Mazlan Ramaya, Saidih Lamid, Wong Jowo top 40. Sabridas, Nur Aimah, Aina Zandar, tu dia. Suhamni Rangga, Rangga punya radio ni. Nurmah Basar, Jawada, Sharifah Jaf ya, Suhaili Hamid, Mumtaz ya, Salwati Uti, Sharifah Azizah ya, Ratih Wulandari Barata, tu dia ya. Mun mai semua dah respon tadi. Permati Hijau, jangan nampak ni orang Rambau ya. Okey, Ina Zalina sebut, Norma Basar dah sebut, Intan Sumaya dah sebut, Rusnita, Mun mai semua dah sebut, Janatul Nisa ya, Joha Joib, Syahariza Desa ya, Rezeki apa? Rezeki Azam Servis. Jawada dah share. Terima kasih Jawada ya. Ni kawan-kawan setia ni. Baik. So baru 48 shares, 80 orang dalam kelas. Cepat guys. Beritahu kawan-kawan kita yang lain. Hari ni hari Sabtu 9 bulan 7 ya. Hari ni hari Arafah insya-Allah untuk Malaysia lah ya. Ke Mekah Madinah semalam hari Arafah ya. Ya, so kita hari ni ikut kita punya Al-Mufalak ya, kiraan falak. Maka kita hari ni hari Arafah. Orang yang berpuasa tanya, banyak berdoa hari ni insya-Allah, dan banyak bersedekah, banyak melakukan ibadah-ibadah yang wajar lah ya. Besok insya-Allah kita Hari Raya Idul Adha. Besok orang mula berkorban. Hari ni dah boleh bertakbir ya. Daripada semalam pun orang dah bertakbir ya. Muhammad Syahril, Siti Afsah Kula ya, Muhammad Adib, Nora Anwar, Ila Soleh. Ni semua orang-orang yang baru masuk. Terima kasih. Like dan share guys. Like dan share. Hari ni mungkin kita dapat 200. Sebelum kita start kot, agak slow sikit je hari Sabtu ni. Mungkin orang ramai dalam perjalanan ke kampung. Balik kampung sebab surau semalam pun tempat kami sembahyang Jumaat pun dah kurang. Mungkin orang dah balik Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Sabah, Sarawak ya. Ya maklumlah ya, raya kali ni mungkin dah lama tak raya haji. So ramai ya, kataan tu, pulang ke desa masing-masing, ke kampung masing-masing. Syukur tahniah. Suraya syukur. Terima kasih Sharifah Azizah, Ila Soleh ya. Okey. So ni orang yang baru masuk. Like dan share guys pada 10 ke 15 grup-grup kita. Fatimah Ayub ya, Siti Afsah Kula, Sadia Hayaya ya.
Alright, so program kita hari ini dibawakan oleh kita punya webinar. Semalam tak boleh sebut ada 55 orang daripada KKM join. So dah beratus peserta khusus. So tak boleh seronok ya. Dengan khabar Setco pernah hantar berpuluh-puluh orang peserta lagi. HR Selamba beritahu bos, ni Tok Abah akan buat program untuk integrity bos. So bos hantar your staff to our program. Staff minta izin daripada bos, insyaAllah ya. So HR Selamba kata Johor ya. Johor ya, orang Johor ni. HR Selamba, terima kasih. Zurina Muhammad Isa, ramai balik kampung tak apa. Betul. Ramai balik kampung dalam perjalanan ni. Hari ni dalam perjalanan ya. Semoga selamat dalam perjalanan. Rosnani Baharum, Fatimah Ayub, 9 Zulhijjah hari ni. Intan Aziz ya, alhamdulillah. So mudah-mudahan kita semua Allah rahmati ya. Buat yang terbaik hari ni. Mana tahu hari ni hari kita yang terakhir. Okay, alright. Tak apa, pelan-pelan kita start ya. So walaupun kita hari ni kurang sikit dianya pesertaan, it is not the number, it is the quality that counts. Walaupun 10 orang yang masuk kelas, tapi 10 ni committed dan ingin berubah ke arah yang cemerlang dunia dan akhirat, why not ya. Tok Abah kalau ada kelas, ada online, ada offline ya. Kalau program start pukul 9 lah, walaupun cuma 2 orang dalam kelas daripada 200 yang patut hadir, 2 orang aja Tok Abah akan start tepat pukul 9. Kenapa? Yang awal jangan diseksa, yang lewat jangan diraikan ya. So Tok Abah always janji bahawa orang yang awal kita muliakan, kita raikan. Sebab orang yang hebat sentiasa awal atau mendahului. Orang yang hebat di saf pertama dalam solat berjemaah. Orang yang hebat mengawalkan perkara-perkara yang baik. Buat baik, segerakan ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Baik, jom kita tanam semangat jihad, semangat korban ya. Tahniah yang dapat berkorban. Masih ada peluang sebenarnya. Kalau nak berkorban pun, kalau ada lagi tempat yang boleh kita buat ibadah korban, cuba cek ya. Cuba cek online, banyak lagi ya yang boleh ya, sebab mereka ada facilities ya. Jadi kita boleh melakukan ibadah korban walaupun dah saat-saat terakhir. So check ya, banyak ya. Tok Abah tak boleh sebut lah ya, sebab tak pasti, kena check dulu. Banyak ya orang yang buat ya, dan tidak ada amalan yang lebih Allah suka selain daripada ibadah korban untuk waktu sekarang ni. So jom kita berkorban. Ingat, ini untuk kebaikan kita bersama, pahalanya besar, dan kita akan dapat tonggangan di padang mahsyar nanti. Vehicle, transport lah. Grab ke di akhirat nanti. Orang sekarang kena pakai guna konsep macam tu. Naik Grab ya, ada Grab untuk di akhiratnya. Ini dia punya metafora. Jangan pula kata, wah pada kamsah lo yang buruk ni, benda-benda bid'ah ni, adakah ada Grab pula kat padang mahsyar? Pula ya. Bila kita cakap aja, kadang orang sekarang ni pandai-pandai sangat. Kita bukan silap cakap pun, kita pakai metafora ya. Kita menggunakan tamsil ataupun contoh ataupun metafor ya. Ibaratnya gitulah, sebab yang kita difahamkan ya, binatang seberian kita itu akan jadi tunggangan kita punya transport mesti di tanah ya. Ulama pesan based on hadis ya. Jadi kalau kita kata begitu, ibaratnya macam naik kita punya kenderaan lah ya. Jadi kan kata apa Grab pula, nak cakaplah kenderaan. Susah ya. Sekarang ni orang yang bijak-bijak ni, kita silap aja, dia pukul dulu baru fikir. Bila dia perasan dia silap, dia tak nak minta maaf. Ini orang sekarang ni ya. Dia pukul orang left and right, dia fitnahnya orangnya dengan tidak ada maklumat yang tepat. Dia mengata orang, lepas tu bila hakikatnya terbongkar, dia tak minta maaf. Apa manusia jadi macam ni? Terpulanglah. Sebab mereka rasa mereka ada hak untuk komen walaupun tak pasti. Dia nak share walaupun tak pasti. Tapi kalau tersilap, itu nasib lah. Itu dah biasa lah. Bukan salah saya. Saya dapat maklumat daripada ustaz, daripada kawan, daripada grup saya. Saya forward. So lepas tu silap, tak apalah. Belajarlah minta maaf kalau waktu silap ya. Tidak malu, tidak rendah martabat orang yang minta maaf. Ular menyusur akar, takkan hilang bisanya. Okey, kita masih nak sambung topik kita sebenarnya ya. Bagaimana tip untuk sentiasa bermotivasi ya, dalam saat-saat macam mana pun. Because when you are happy, you can give your best. When you are motivated, you can produce your best. Ya, bila kita bahagia, kita bermotivasi, kita akan rasa seronok buat apapun kebaikan. Kita akan jadi aset yang lebih baik kepada dunia. Kenapa tak boleh macam punya semangat? Sebab
bangun pagi hari ni sebab ayah dah pembantu pun tak apa sihat, so kita tak ada apa-apa nak makan untuk sahur. So kita ada biskut aja. Tak apa, biskut, tapi tak apa, mulakan dengan inilah dia. Mudah-mudahan ya. Kita sekarang kena barulah nak test power. Ni kita Tok Abah minum secawan premium cokolatir. Kita dah kata minum ni insya-Allah akan kenyang. 6-8 jam whatever. Pengalaman Tok Abah. Sekarang apa dah buka test. Ya, Tok Abah minum secawan 5 keping biskut lemak dan adalah beberapa potong buah-buahan. That's all untuk sahur pagi tadi. Buah tamar ada sebiji. So insyaAllah insyaAllah kalau panjang umur Tok Abah akan ada tenaga, boleh bermain dengan cucu untuk sepanjang hari ini, walaupun cuma dengan 5 keping biskut lemak brand rahsia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, insyaAllah. Tapi Tok Abah sempatlah lepas sahur tadi makan sebiji Kondisi Plus ni, ya, untuk dapatkan immunity, mudah-mudahan ya, vitamin C bagi kita immunity, ketenangan, ya, mudah-mudahan merawat kulit kita, vitamin C kan. Lepas tu ada Cordyceps militaris, ya, herba yang berikan mudah-mudahan rawatan lah, ya, bukan rawatan, dia akan cuba repair kita punya saraf-saraf, ya, bagi kita tenaga, ya, hilangkan kita punya sengal-sengal sana sini sebab dia banyak antioksida. Ini sudah dibuat kajian satu dunia, ya. Cordyceps militaris. Cuba Google lah, betul dapatkan all the researchers, ya, kajian-kajian ni buat satu dunia, insya-Allah. Gitu ya. Dan ramai ya orang yang telah mencubanya, memang mereka kata ada impak yang positif. Tok Abah memanglah kesan positif, ya. Dan ramai orang lain pun kata yes, benda yang sama, alhamdulillah, ya. Semuanya kita kena test diri kita dulu. Cakap kena supaya bikin, barulah kita ada keyakinan. Alright, sambung. Semalam Tok Abah berhenti kat nombor 41. Kenapa 41? Allah itu ganjil, Allah itu witir. Kita berhenti kat benda yang ganjil, untuk dapat sunnah lah. That is my principle lah kan. Masing-masing punya cara lah kan. That is my style. So semalam kita berhenti kat nombor 41. Tip nombor 41, segera belajar daripada kesilapan diri dan orang lain. Dan semalam Tok Abah emphasize, kegagalan bukan lawan kepada kejayaan. Ya, failure is not the opposite of success. Tetapi failure is a part of success. Kegagalan adalah sebahagian daripada kejayaan. Sampai orang tua kita kata kegagalan tangga kejayaan. Jadi bukan kata dia tu gagal, dia tu berjaya. Apalah kau ni gagal, tengok kawan kau, adik-adik kau semua, sepupu kau semua berjaya, kau ni gagal. Bukan, salah tu. Kita tidak boleh melihat kegagalan itu sebagai lawan kepada kejayaan. Padahal kegagalan itu sebahagian, part and parcel of developing process. Jadi sebab orang yang berjaya dalam dunia pun telah ratus kali, mungkin ribu kali gagal. So-called gagal lah, ya. Mungkin tak dapat apa yang diharapkan. Ya, Tok Abah pernah berbual dengan orang yang sangat berjaya, yang bilioner. Pernah gagal ke Tan Sri ni? Saja bergurau kan. Dia kata, kau nak aku cerita kegagalan yang nombor berapa? Nombor 50, nombor 100, nombor 200, nombor 300 punya kegagalan? You tell me, I will tell you. Nak menunjukkan bahawa orang yang kita anggap sangat-sangat berjaya dari segi duniawi, ya, mudah-mudahan ukhrawi juga acap kali mengharungi kegagalan. Sebab kegagalan sebahagian daripada proses kejayaan. Dia bukannya opposite, ya. So aku masih gagal, bukan. Aku masih belum mencapai apa yang aku harapkan, ya. Tapi aku masih dalam proses. Itu sebenarnya bila orang tanya Thomas Edison, apa awak 10,000 kali gagal nak mencipta bulb elektrik ni? Tak, saya tak pernah gagal. Tapi saya dapat mengesahkan bahawa benda ni tak boleh untuk jadi filament, yang ni pun tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak betul, yang ni tak sesuai. Saya tak pernah gagal. Tapi saya belajar, ya, bahawa banyak benda yang saya lakukan dahulu tidak menepati keperluan. Dia tak lihat semua dia punya eksperimen yang tak menghasilkan filament untuk lampu bulb dia. Pada dia bukan kegagalan, tapi satu penemuan, satu hasil yang membantu dia untuk mencapai produk yang terakhir, ya, tungsten sebagai filament. Contohlah kan, I never failed. The 9
999 times is not a failure. It's all kata tu results that help me to achieve the ultimate success. So kegagalan adalah tangga-tangga kejayaan. So anak-anak, kalau report card awak ada merah je, ayah tanya mak tanya, kenapa gagal? Ini kan tangga-tangga kejayaan. Kenapa mak marah? Ini tangga-tangga kejayaan, mak. Pada belakang saya cakap, cikgu cakap, semua orang cakap. Yang merah ni tangga-tangga kejayaan. Mak kena ingat balik tu. Dengan yakin, dengan sopan. Jangan dengan sombong. Kena rotan kau orang. Dah lah dapat markah merah. Melawan pula tu. Dengan lemah lembut. Dengan sopan santun. Dengan penuh hikmah. Mak, ini semua tangga-tangga kejayaan. Tok Abah pun cakap. Guru-guru kita pun cakap. Tanda-tanda merah ni saya bukan gagal, tapi tangga-tangga untuk mencapai kejayaan di hari muka. Tu dia. Mak kena senyum pahit, mak. Mak kena senyum pahit sebab that is the reality. Kegagalan bukan opposite ataupun lawan kepada kejayaan. Okey, itu semalam. Itu semalam. Hari ni point 42. Tip nombor 42. Tok Abah ada 60 lebih tips untuk bagaimana nak sentiasa bermotivasi. Tip nombor 42 ialah, ini pun Tok Abah kadang-kadang tak perasan. Tapi I was involved in doing all this simple mistake. Dulu masa Tok Abah muda-muda, Tok Abah akan buat to-do list yang ekstra. Tok Abah nak buat 10 kerja, Tok Abah akan senaraikan 15. Sengaja. Jadi ada target. I stretch myself. Tapi rupanya kata pakar-pakar psikologi. Tok Abah ni belajar psikologi. Yang pakar-pakar nasihat, kurangkan to-do list kepada isu pokok saja. Kata pakar-pakar psikologi yang Tok Abah rujuk. Kita masih belajar kan? Umur pun baru 71. Tok Abah masih belajar, masih membaca daripada pakar-pakar psikologi dunia. Dia kata apa? Most of us have to-do list. Kita ada senarai apa yang patut kita lakukan, apa nak buat hari ni. To-do list. Senarai semak perkara yang ingin kita lakukan. So kurangkan kepada isu-isu pokok saja supaya kita dapat beri tumpuan. So kurangkan senarai itu daripada 15 kepada mungkin 4 pokok pertama. Satu, nak berbagi kegiatan di pejabat, pecahannya 1-2, kat rumah 1-2, dan dengan masyarakat, hal masyarakat 1-2, NGO 1-2. Tok Abah terlibat dengan banyak NGOs di Malaysia. Ada orang nak ajak, join lah kita punya WhatsApp group. Walaupun you tak komen pun tak apa, tapi we want you to be in the group. Tok Abah jawab, Tok Abah dah ada ajak oleh kawan ada 50 WhatsApp group. Yang Tok Abah dapat tengok lebih kurang 10 tiap hari. Itu pun respon aja, bukan tengok satu persatu, tak ada masa. Kadang-kadang berita kematian ke yang dah lewat 3-4 hari baru sedar sebab tak sempat nak baca. Jadi kalau saya masuk lagi, dia akan clutter saya punya handphone. So tak payah masukkan saya ke dalam WhatsApp group anda. Tapi saya doakan, kalau nak minta nasihat, saya akan beri nasihat dari masa ke masa. So ramai nak ajak Tok Abah masuk WhatsApp group mereka. Dan Tok Abah terpaksa tolak dengan hormat, sebab Tok Abah memang tak mampu. Yang ada pun tak terlayan. Tok Abah cuma tengok je. Kalau bagi salam, Tok Abah respon. Standard lah. Yang lain tu semua tak sempat tengok. Kadang-kadang WhatsApp group Tok Abah, classmate Tok Abah punya group, alma mater MCKK pun kadang dah seminggu ada sahabat meninggal baru perasan. Sebab tak sempat nak tengok. Banyak benda lain yang kita kena lakukan, urgent, dan sebagainya. Dan banyaklah perkara yang kita kena buat. Baik. So, kurangkan to-do list kepada isu-isu pokok supaya kita dapat lebih fokus, lebih beri tumpuan dan dapat memberikan kita konsentrasi yang padu. Allah bertindak seperti yang kita sangkakan. So, fokus pada benda-benda pokok yang penting, maka anda akan dapat kekuatan luar biasa. Tapi kalau kita fokus pada meracau, tapi ini berbeza dengan pasang multiple intention to go to work. Itu lain. Jangan pulang kata, dia ni lawan cakap dia sendirilah. Dia kata, pasang niat banyak-banyak, masa nak pergi kerja, tapi to-do list pula dikurangkan. Kan lain tu. Niat, kita pasang niat yang baik-baik. Aku nak pergi kerja, nak cari sekian halal, nak cari ilmu, nak sampaikan ilmu, nak cari kawan baru, nak jumpa kawan lama, nak senyum, nak bagi salam, nak buang dosa, nak sembuhkan penyakit, nak merangsang orang berubah, nak jadi sebab orang lain senyum, nak senyum. Kita niat yang baik-baik, tak mengapa. Itu bukannya to-do list, tapi niat kita. Kalau kita dapat buat, alhamdulillah. Tak dapat buat pun masih dapat pahala sebab niat kita. Aku nak bagi salam pada semua orang, tapi tak sempat nak bagi salam kat
satu pejabat. Kita satu pejabat cuma orang yang kita jumpa saja kita bagi salam. Contoh. Ya. Gitu. So, sebab nombor 42 dengan 43 ni berkaitan ya. Nombor 42 Tok Abah kata kurangkan to-do list kepada isu-isu pokok, tetapi pasang niat berganda masa nak keluar rumah nak pergi kerja. Sebab ramai orang pergi kerja pun tak pasang niat, langsung terlupa nak pasang niat. Padahal innamal a'malu binniyah. Sesuatu tindakan, kerja kita, tanggungjawab kita, apa yang kita amalkan, Allah bagi pahala berdasarkan pada niat. Jadi kalau pergi kerja tak pasang niat, takut-takut tak dapat pahala pergi kerja. Dapatlah gaji, dapatlah naik pangkat, dapat puji-pujian, tapi tak dapat pahala. Hidup kena sibuk cari pahala, bukan sibuk nak cari piala. Pahala akan bela kita di padang mahsyar. Takut-takut piala bawa bala kepada diri kita. Piala mean nak minta puji-pujian, nak minta appreciation, nak minta sanjungan manusia. Itu nak cari piala. Tapi kita nak cari redha Allah, pahala. Dekat je, pahala, piala. Ni sebenarnya seorang ulama pesan kata Abah Muhammad Fadilah, sibuk cari pahala, bukan sibuk cari piala. Pahala akan bela kamu. Takut-takut piala bawa bala. Wow, simple but I remember forever. For the past, 35 years ago, seorang ustaz, Allahyarham Ustaz Imam, Allahumma selamat, Imam Syafa'an. Imam Syafa'an ni Allahyarham pesan kat Tok Abah masa kat masjid. Dia kata Muhammad Fadilah, sibuk cari pahala. Pahala akan mampu bela kita. Jangan sibuk cari piala, puji-pujian, sanjungan, populariti, glamour. Jangan sibuk cari piala. Takut-takut piala bawa bala kepada hidup kita dunia dan akhirat dan di alam barzah. Dan Tok Abah sangat terkesan dengan nasihat itu sampai sekarang. Jom kita cari pahala, jangan sibuk nak kumpul piala. Dapat piala tak apa, jangan jangan sibuk dapat puji-pujian, appreciation. That's why kita akan bincang pada 18 bulan 7 bagaimana nak memperkasa integriti. Integriti ialah buat benda yang baik dengan cara terbaik walaupun orang tak tahu, orang tak tengok, orang tak nampak. That is integrity. Dan integriti satu kewajiban, bukan satu pilihan. Dan Tok Abah sebut tadi apa? Daripada KKM aja 55 orang. Mula nak hantar 20 orang. Tapi sebab dia tengok kontennya sangat baik, maka dia hantar 55 orang. Kebanyakannya pegawai-pegawai middle management. So Tok Abah kata, wow, bagus ya. Terima kasih KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang menghantar 55 orang ke program integriti Tok Abah. Ini dah berdaftar ya, yang dah rasmi. Setco pun kata nak hantar ramai, dan ramai juga orang individu dan juga daripada agensi-agensi lain yang menghantar. Ramailah ya, daripada pusat kesihatan, daripada LLM, daripada kemas, daripada macam-macam ya, daripada sekolah dan sebagainya. Tok Abah punya webinar pada 18 Julai pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita akan bincangkan 11 tanda orang yang tak ada integriti, 11 sebab tidak berintegriti, 11 kesan negatif tidak berintegriti, 25 tips untuk memperkasa integriti, bagaimana nak transform diri jadi orang baru yang sentiasa fokus kepada integriti, dan doa-doa dan sebagainya. Dalam masa 3 jam kita akan kongsi lebih 150 tips bagaimana nak memperkasa integriti dalam diri kita. Ramai bertanya, apa untungnya? Memanglah organisasi nak kita berintegriti, tapi untungnya pada saya. Orang berintegriti disayangi Allah. Awak tak untung ke? Disayangi majikan, disayangi kawan sekerja, disayangi oleh pelanggan. Mudah-mudahan rezeki awak lebih berkat. Bila rezeki berkat, keluarga awak bahagia, anak-anak jadi baik, asbab bawa balik rezeki yang berkat dan halalan thayyiban. Dan kalaulah bos nak cari orang pengganti ataupun nak naikkan pangkat, orang macam mana yang akan bos pilih? Orang yang berintegriti ke tak ada integriti? Tak payah jawab lah, tak payah jawab. Itu dia kebaikan yang anda akan dapati kalau anda orang berintegriti. You boost your self-image, your charisma, your self-worth, dan anda akan jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, kepada organisasi dan kepada dunia. InsyaAllah kalau anda berintegriti. Integriti secara simplistik, buat benda-benda yang baik dengan cara yang terbaik walaupun orang tak tahu, orang tak nampak, orang tidak sedar pun yang awak buat baik itu. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Itu ibarat orang yang berintegriti. Tak menunjuk-nunjuk langsung.
Semua lillahi ta'ala. Kan Tok Abah dah sebut, hidup ini ibarat bayang-bayang. Kehidupan ini ibarat bayang-bayang. Kalau awak kejar bayang-bayang, bayang-bayang takkan tertangkap. Awak takkan boleh tangkap bayang-bayang awak. Sebab cahaya kat belakang awak, so bayang-bayang depan awak, awak cuba kejar bayang-bayang tu. Sampai kiamat pun tak dapat tangkap. Tetapi kalau awak pusingkan badan, awak pergi ke cahaya, bayang-bayang kat belakang awak. Dan awak kejar cahaya, bayang-bayang mula kejar awak. Bukan awak kejar bayang-bayang, bayang-bayang kejar anda bila anda pergi ke cahaya. Dunia ibarat bayang-bayang, cahaya ibarat akhirat. Barang siapa kejar akhirat, Allah jadikan dunia kejar kita. Barang siapa sibuk kejar dunia, maka awak tidak akan terkejar, maka awak akan gagal, akan kecewa. Kata ulama, Tok Abah sangat setuju. Wow. Alright. So, nombor 42, reduce awak punya to-do list kepada perkara pokok. 43, sentiasa pasang niat berganda masa nak pergi kerja. Setiap niat yang kita pasang akan mendapat pahala. Setiap niat yang kita pasang akan beri kita inspirasi, ilham, tenaga dan juga direction untuk bertindak. Kita akan bermotivasi bila ada banyak niat yang baik-baik yang kita pasang. Sebab Allah akan bagi kita tenaga, inspirasi dan bantuan untuk mencapai niat-niat yang kita buat itu. Innamal a'malu binniyat. Wow. Okey. Nombor 42, 41, 42, 43 dah. 44. Apa tip nombor 44 untuk sentiasa bermotivasi? Orang sains dia sistematik, dia terus go to the point. Tak ada hanky-panky, tak ada banyak karena. Kadang bila Tok Abah duduk masa muda-muda sampai sekarang, bayangkan masa depan kita kalau kita tak berubah. Kalau aku dah tua bangka ni tak berubah, bertambah sabar, bertambah baik, bertambah tenang, bertambah sihat, bertambah ketang bijaksana, apa akan jadi kat aku? Takut-takut, bak kata Ali, jangan jadi orang yang jahat. Kalau kita ada orang menyampah, kalau kita tak ada orang seronok, kalau kita mati orang syukuri, syukur mati juga dia. Allahu Akbar. Sedihnya. Semalam pembantu Tok Abah, atuknya meninggal dunia pada umur 90-an. Dan Tok Abah sebut semalam, Tok Abah amat kata orang tu cemburu dengan kematian beliau. Beliau meninggal dunia hari Jumaat. Allahumma selamatnya sebaik-baik hari, penghulu hari, dan dapat dikemumikan selepas sembahyang solat Jumaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Rindunya, Tok Abah memang sangat rindukan kematian begitu. Mati hari Jumaat. Kalau tak dapat di Mekah Madinah pun, di Malaysia pun mati hari Jumaat, dapat disolat jenazah di masjid dan dapat dikafankan dengan kain-kain ihram kita yang lama yang telah disujud dan yang cuci lah. Dia sunatnya kita kain kafan ni lah, kain yang sudah digunakan tapi telah dibersihkan, dicuci. Apa yang lebih baik selain daripada kain ihram yang kita dah gunakan di Mekah Madinah untuk haji, umrah dan sebagainya. Ada sahabat Nabi yang insisted pada keluarganya untuk dia dikafankan dengan jubah yang Nabi beri, ataupun jubah yang diberikan untuk dalam peperangan jihad. Itu yang Tok Abah belajar daripada Piyu Salman. So boleh, boleh. Ini pun ada dia punya hujah-hujahnya. Tapi afdalnya kain yang telah terpakai, kain bersih, kain putih. Boleh tak kain warna lain untuk jadi kain kafan? Boleh. Tapi yang terbaik kalau ada putih. Sebab di Mekah pun tak apa nampak ramai jenazah yang dibalut dengan kain coklat, kain hijau, kain biru yang tak apa nampak bila dibawa jenazah ke tanah perkuburan lepas solat sembahyang waktu lah kan. Kalau di Mekah Madinah tiap-tiap waktu ada saja solat jenazah. Tiap-tiap waktu, paling kurang 5, 6, 7, 8 jenazah. Itu di Masjid Madinah Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan masjid lain tentulah ada juga kes. Setiap hari ada kematian, dan ianya jadi pengajaran kepada kita. Sebab orang yang bijaksana sentiasa membayangkan, mengingati tentang kematian dan bersedia untuk menghadapi saat kematian. So, poin nombor 44, bayangkan masa depan kita jika kita tak berubah. Sebabnya Tok Abah dah sebut, untuk bermotivasi kita kena berubah. Untuk bermotivasi kena berubah tindakan. Cara bercakap, cara bertindak, cara tidur, cara makan, cara bekerja,
cara melayan manusia, kalau boleh ya, berubah bertambah positif lah ya. Kalau ikut larat. Teman Tok Abah pun menasihati diri ni kadang memang tak telagat, letih. Itu kena diam termenung ya, sebab berfikir ya, apa jadi kalau begini ya, bila masa aku akan sampai, adakah aku bersedia ya, dan sebagainya. Tiap hari kita bayangkan kematian ya, dah umur 70-an ya, satu jiran sahabat yang meninggal dunia, kita pun fikir bila masa kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Itu yang Tok Abah tiap pagi pesan, ya Allah, kalau aku mati hari ni, matikan aku dalam husnul khatimah. Lepas solat pun nak bagi salam pun, matikan akulah rezekian aku husnul khatimah ya, di masa nak meninggal dunia. Itu sebabnya selalu kita dalam perjalanan nak pergi jalan, nak pergi kerja, kita syahadah. Lepas saja ambil wuduk, kita syahadah ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Macam mana? Asyhadu anna Muhammadar, macam mana baca doa sebelum wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni min ibadikas solihin. Dia kadang lepas wuduk baru ingat. Sekarang dah tak wuduk, kita kadang lupa baca doa selepas wuduk. Jadi mudah-mudahan kita baca doa itu sebagai syahadah dan mengagungkan orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta supaya kita sentiasa dicucikan diri kita ya. InsyaAllah ya, mudah-mudahan, dan kita masuk golongan yang soleh ya. Waj'alni min ibadikas solihin. Mudah-mudahan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh ya. So mudah-mudahan. Okey. Okey, so nombor 44 tadi, bayangkan masa depan kita jika kita tidak berubah. Why? Untuk kita terus berubah dan berubah dan berubah. Untuk bermotivasi kena berterusan berubah. You takkan bermotivasi kalau status quo ya, maintain yang lepas, tak nak berubah. Sebab pesan Nabi, orang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau nak berjaya, nak beruntung dan bermotivasi. Orang bermotivasi, orang berjaya dan beruntung. Jadi kita kena berubah tiap-tiap hari sampai mati, sampai meninggal dunia. Okey? Alright. So ingat balik ya, program kita dibawakan oleh webinar atau beritahu kawan-kawan, beritahu anak saudara, beritahu cucu saudara, beritahu jiran-jiran, beritahu WhatsApp group kita yang mungkin belum dengar kita punya program webinar on integrity yang kita buat selalunya bulan 6, bulan integrity, tapi kita tangguhkan ke bulan 7 sebab ramai yang memohon untuk dapat kelulusan untuk keperluan teknikal ya, dapat keizinan daripada pihak majikan dan sebagainya ya. So kita buat pada 18 Julai. Sekarang sudah beratus peserta, syukur alhamdulillah ya. Yang terakhir 55 orang peserta daripada KKM 2 hari lepas mendaftar. Jadi come guys, come ya, sama-sama kita join Tok Abah pada 18 Julai ya, 10 pagi sampai 1 tengah hari ya. InsyaAllah seronok, insyaAllah berbaloi, insyaAllah akan menjadikan anda orang yang lebih berintegriti, lebih bermutu, lebih bernilai ya, dari perspektif sisi pandang Allah, dari sisi pandang keluarga, dari sisi pandang majikan, dari sisi pandang pelanggan, anda akan bertambah baik dan awak yang akan untung kalau awak berintegriti ya. Don't leave home without your integrity. Don't leave home without it. Tanpa integriti, semua tindak tanduk kita kosong. Alright. Okey. Alright, sambung. Tip nombor 45. Engkau nombor 45. Motivation comes from working on those things that we care about. Ya, motivasi akan datang apabila kita melakukan perkara-perkara yang kita cintai. Sebabnya Tok Abah pesan pada anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, if you want to be motivated, you must love your job. Kalau awak nak seronok bekerja, cintai kerja awak. Tapi macam mana? Kerja saya boring, saya tak berapa minat kerja saya ini. Cari jalan untuk suka dan cinta kepada kejayaan awak. Dan Tok Abah cari sebab kenapa orang sekarang ni tak suka dengan kejayaan dia, tak ada kesetiaan dan kecintaan pada kejayaan dia. Basic things mereka langgar. Pertama, Tok Abah punya kajian Tok Abah punya survey,
3% saja pekerja di Malaysia mendoakan majikan. 3% itu kajian Tok Abah. Kajian awak mungkin bertambah baik, mungkin much better, or can be much worse. Ya, kajian Tok Abah, my survey, my small survey, but constant. Ya, 3% pekerja di Malaysia doakan majikan. Kita bila doakan majikan, kita akan sayang pada majikan. Majikan akan sayang kat kita. So awak lupa nak doakan tiang tak cinta tu, tak rasa kesetiaan, tak rasa attachment, tak ada rasa involvement sebab tak doakan. Barang siapa doakan bosnya tiap-tiap hari, dia akan sayang hormat bosnya, bosnya akan sayang hormat dia. Anak murid yang doakan cikgu-cikgunya tiap-tiap hari, anak murid akan sayang hormat guru-guru, guru-guru akan sayang hormat anak muridnya. Kesannya, pembelajaran dan pengajaran yang berhikmah dan barakah. Bila berkat apa jadi? Fahamlah kan? Dapatlah kesan positif daripada ilmu yang disampaikan dan dipelajari. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, gitu. So, kita kena cinta, kena sayang pada apa yang kita lakukan. Barulah kita dapat buat kerja dengan penuh bermotivasi. Motivation comes from working on things that we care about. Ada orang ni dia punya hidup memang hidup khidmat, memang aktivis, memang dia suka sangat. Dia kata apa? Sekali kau keluar bagi makan dengan orang-orang gelandangan, awak akan ketagih tiap-tiap minggu nak keluar. Kalau boleh tiap-tiap malam awak nak keluar nak bagi makanan kepada kumpulan gelandangan. Dia akan rasa insaf, rasa satu kepuasan, satu kenikmatan yang tak boleh kita nak ceritakan. You got to experience yourself. Ya, Tok Abah belum banyak pengalaman lah. Sekali dua pernah ikut orang bagi makanan kepada mereka yang gelandangan. Tapi banyak ya organisasi mengajak Tok Abah. So sama-sama ya untuk kalau boleh bagi tip dan motivasi pada mereka yang gelandangan ni. Tok Abah belum ada kesempatan untuk berikut sama untuk bagi motivasi. Kita pun bukanlah kita gelandangan, tapi kita kadang tak larat ya. Pada umur 71 itu sebenarnya excuse lah ya. Sebab ialah kat rumah pernah ada cucu yang kadang gelandangan juga. Maksudnya ya tak ada orang tengok, tak ada orang main dengan dia orang, kesian ya. Cucu Tok Abah nama Khalif Zikri tu kadang tak ada geng ya. Tok Mak lah jadi geng dia, temankan dia ya dan sebagainya, layan dia, kesian ya. Dia dah umur 8 tahun. Jadi kadang dengan yang kecil tak boleh geng, dengan yang tua out of place. So dia kadang gelandangan sendirian ya gitu ya. So charity begins at home. Kita nak buat baik kena bermula di rumah. Barulah menular keluar. Ya, gitu. Jangan kita sibuk nak, maaf ya. Kera di hutan kita susui, ya. Baby di pangkuan mati kelaparan, peribahasa Melayu. Faham kan? Faham. Motivation comes from working on those things that we care about. Tip nombor 45. Ya. Dan sebelum Tok Abah sambung, Tok Abah nak sebut juga satu lagi penaja kita. Penaja kita ialah Excel Plus Chocolate. Ini untuk anak-anak ya. Ini dengan maskotnya Didi and Friends dan Tok Abah. Tok Abah pun ada join Didi and Friends ya. Ini dia. Ini makanan tambahan untuk anak yang ada vitamin C, bagus untuk immunity system, untuk kulit, untuk ketenangan. Ada susu awal lembu, kolostrum. Kolostrum ni susu awal lembu bagus untuk pembangunan kesihatan dan pembangunan otak dan sebagainya. Ada buah tamar bagi tenaga, ada susu skim, ada DHA powder dan ada biji teratai. Biji teratai ada aura ketenangan. Dengan izin Allah, teratai kita pegang aja bunga teratai dapat tenang. Baru pegang, ni kan pula makan biji teratai. So ikut kajian demi kajian, dia akan memberikan ketenangan, fokus dan energi. Ya, jadi kesannya bila anak-anak makannya, anak umur 2 tahun ke atas makannya apa jadi? Mereka akan seronok belajar, lebih lama belajar, lebih fokus, ya, mudah-mudahan lebih mudah faham, lama belajar, bertenaga. Akhirnya jadi pandai lah. Ya, bukan makan terus pandai, tak. Dia makan jadi dia bertenaga, dia fokus. Kita pula doakan kat kepalanya Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Ni doa-doa penerang hati lah. Ya, Fatihah, ibu sekalian doa, ayat kursi halau gangguan-gangguan, dan Al-Insyirah, lapang dada, lapang kepala, lapang hatinya untuk menerima ilmu. Jadi mak bapak di samping melaburkan sedikit bajet untuk suplemen ni, tapi pesan pada anak-anak untuk berdoa. Anak-anak pula duduk kat kerusi menghadap kiblat. Bila menghadap kiblat dia akan tenang, akan fokus, akan mudah belajar. Wow, baca doa penerang hati. Mak bapak doakan guru-guru anak. Pesan pada anak-anak untuk doakan guru-guru dan kawan-kawan mereka.
So satu rumah tangga berubah. Pencetus perubahan ialah Excel Excel Plus perasa coklat ini. Yang memang sedap. Lepas bagi makan kat anak-anak umur 1 biji pagi 1 petang, jauhkan dari mereka sebab mereka akan minta lagi sebab lazat sangat, sedap sangat. Tok abang makan pun ya Allah sedap. Jauhkan daripada anak-anaknya. Bukanlah bahaya kalau makan banyak overdose, tak ada overdose. Ya, insya-Allah, tetapi rugilah kan. Takut membazir. Ya, so get this one untuk anak-anak awak dan ratus ribu orang dah dapat manfaat. Alhamdulillah. Din nothing magical Bukan makan terus jadi pandai. Itu bohong. Tapi makan akan dapat ketenangan, akan seronok, akan mudah belajar, akan lebih fokus, bertenaga, tak malas, mudah disuruh, mudah mendengar. Kita pula doakan mereka, kita suruh mereka doakan guru-guru, kita doakan guru-guru. Suasana kat rumah tangga pula bahagia. Haramkan perkataan negatif, bawa rezeki yang berkat masuk ke rumah. Rentetan perubahan dan sedikit pelaburan akan ada kesan kepada 6, 7, 8, 10 generasi sampai kiamat. Wow. Itu yang tak suka sangat. Sebarang pelaburan yang kita lakukan membawa perubahan, pencetus perubahan yang berpackage. Gitu. Bukannya bagi terus selesai masalah. Aku dah bagi anak aku ni supplement ni tak pandai-pandai, apalah Fadila Kamsah ni, bohong aja. Dah dia lepas tangan, doakan kepada, tidak temankan anak belajar, tidak, tapi masih berfikir anaknya nakal, degil, tak pandai. Kenapa anak aku dia lembab? Masih berfikir begitu, and then you harapkan benda ni mengubah anak-anak. Allah bertindak seperti sangkaan mak bapak. Mak bapak sangka anak tak pandai, mak bapak doakan anak jadi tak pandai. Sebenarnya. So change your paradigm, guys. Change your paradigm. Cleanse. Haramkan fikiran kata-kata ataupun cakap yang negatif kat rumah. Mudah-mudahan ini sebagai pencetus perubahan. DDM Friends tu punya maskot gila. Dengan Tok Abah sebagai maskot juga. Yang paling comel punya maskot Tok Abah. Allahu Akbar. Aduh. Okey. Sambung. Nak wrap up selepas ni Diam tak diam. Ingat pagi tadi sahur pun makan 5 keping biskut lemak. Dengan tamar, dengan of course lah premium cokolate ini memang insya-Allah bagi kita tenaga Ni memang formula baru ni dengan dia punya lawas perut dan bertenaga dan lazat, maka tabah memang insya-Allah boleh tahan sampai 7.30 petang ni insya-Allah. Walaupun dengan 5 keping biskut lemak sebagai sahur, insya-Allah no problem lah. Alah dah tua-tua sikit je cukup dan tip nombor 46. Tip nombor 46 ialah komit 100% atau lebih untuk setiap tugas yang kita lakukan tu. Komit 100%. Jangan buat sambil lewa. So bila kita dah setuju nak buat satu benda, kita buat 100%. Atau sebenarnya Tok Abah ramai orang nak lantik jadi duta lah, tolong inilah, tolong itu. Saya kata tak. Kalau saya tak mampu buat, saya tak boleh terima. Kalau saya tak mampu buat dengan baik, saya tak boleh terima. Tapi saya boleh bantu bagi nasihat, but don't put me as orang yang bertanggungjawab ke apa, lantik saya jadi itu ni, tak boleh. Ada universiti nak lantik Tok Abah jadi pro chancellor. Tok Abah tanya, apa tugas? Tugas dulu. Tugasnya lah gini. Tok Abah kena check, mampu tak buat? Kalau mampu, okey, saya boleh terima sebab ini untuk membantu anak-anak yatim, untuk membantu anak-anak B40, untuk membantu menaikkan motivasi pensyarah-pensyarah yang terlibat, yang mungkin kebanyakannya bekas-bekas pesara, bekas-bekas profesor yang mungkin dah kurang bermotivasi. Okey, let us sama-sama dorong semua untuk membantu golongan yang sangat Nabi sayang, iaitu golongan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi Tok Abah kata, alright, Tok Abah sanggup terima dengan syarat I can do what is supposed to be done. So commit 100% atau lebih, more than 100% untuk setiap tugas yang kita setuju buat ataupun kita ambil, bertanggungjawab sepenuhnya, lebih daripada 100% kalau boleh. Kalau tak boleh buat 100%, tak payahlah terima. Takut nanti kita macam Isra' Mi'raj, kita ibarat orang yang ambil batu besar, galas kat belakang kita, tenggelam dalam bumi, timbul balik, ambil batu besar, letak kat belakang. Bila Nabi tanya pada Jibril, apa ni hal ni? Orang tu ambil batu besar, letak kat belakang dia. Itulah orang yang nak ambil jawatan, nak ambil pangkat, tapi tak nak buat kerja yang dipertanggungjawabkan.
Gitu. Itu tamsil ya. Itu metafora untuk kita berfikir dan mengelakkan melakukan benda-benda yang begitu. Once you take the responsibility, accept the responsibility, you must do it. You must give 100%. Otherwise, don't take it. Ya, okey. Tu poin 46. Barulah kita benar-benar bermotivasi. Ya, jangan sibuk ambil sana jadi board of director, jadi ini dia, tapi tak buat pun apa-apa. Anda takut dipersoalkan nanti. Ya, dapat lawan lah tu. Dan kerja yang tak apa lakukan kebanyakannya tanpa lawan lah. Tanpa lawan ya. Semua dengan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan lah Allah redha. Ya. Okey. Alright. So last untuk pagi ni. Ya. Tip nombor 47. Kenapa stop kat 47? Sebab dia ganjil. Kenapa stop kat ganjil? Allah itu witir, Allah itu ganjil, dan tak suka sunnah. Ya, kita hentikan pada waktu yang ganjil. Pada nombor yang ganjil. InsyaAllah sebagai sebab lah ya, sebagai sebab ya. So tak seronok sangat ya dapat kongsi dari masa ke masa. Ya. So sebelum tu ingat program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 18 Julai. Jom perkasa integriti, ya, menjadi pekerja yang berintegriti, ya. Dan ramai dah mendaftar, ya, lebih beratus orang lah ya dah mendaftar. So come join our webinar pada 18 Julai. Masih boleh, ya. Dah siapkan nota ya, nota dah cantik, dapat ECG dan sebagainya. Kita akan dapat bersama. Tok akan terangkan 11 tanda orang yang tak berintegriti, 11 punca tidak berintegriti. Puncanya beribu tapi kita kumpulkan ada 11 kumpulan, dan 11 kesan kalau tidak berintegriti. Apa kesannya, impak negatif. Dan of course Tobah terangkan cara-cara nak transform diri kita jadi orang baru, dan 25 tip bagaimana nak memperkasa integriti dalam diri agar kita jadi aset yang berguna kepada diri, masyarakat, kepada majikan, kepada keluarga, kepada dunia. So apa untungnya berintegriti? Allah sayang, bos sayang, majikan sayang, pekerja-pekerja lain sayang, ya, pelanggan-pelanggan sayang awak. Yang penting, ya, mak ayah berbangga ada anak macam anda yang berintegriti. Anak-anak awak, ya, dan keluarga awak akan jadikan anda sebagai contoh teladan, ya. Jadi model untuk diikuti sebab anda berintegriti. Nampak? So kalau awak berintegriti, awak untung di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. So jangan tanya apa untungnya kalau berintegriti pun. Kalau sibuk integriti, apa untungnya? Integriti, buat benda yang baik dengan cara yang terbaik, walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak tahu. Dan you kalau boleh, you tak nak orang tahu, supaya awak dapat ikhlas dalam melakukan apa yang anda lakukan, ya. So point tip nombor 47 yang terakhir untuk hari ini, buang semua fuguai. Ni tak mau belajar daripada sahabat-sahabat di negara Jepun, ya. Semalam mantan PM Abe, ya, Watanabe Abe meninggal dunia, ya. Mendiang ditembak, ya, dah sampai masanya. Ya, semua ada kebanyakan, ya. So mudah-mudahan kita pun sampai masanya nanti kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah, ya. Buang semua fuguai. Fuguai ni ialah benda-benda yang menghalang kecemerlangan. Fuguai ni ialah gangguan-gangguan, ya, benda rosak, leceh, lewat, ya, suka bertangguh-tangguh, ni fuguai. Ya, tak teratur, tak sistematik, ini fuguai. Benda-benda yang boleh mengekang kecemerlangan, itu fuguai. Ya, benda-benda yang mengganggu-gugat, menyebabkan anda tidak mampu melakukan yang terbaik, itu fuguai. Jadi kita kena buang semua fuguai. Ya, kita kena hapuskan semua fuguai. Benda yang tak elok, benda yang rosak, benda yang tak disiplin, benda yang tak sistematik, benda yang mengganggu, ya, warna yang menyebabkan patah semangat, buang daripada keliling kita. Kita suka warna hijau, banyakkan hijau sekitar kita. Kita tak suka warna merah, so buang warna merah di sekitar kita. Ni fuguai. Kita buang semua fuguai. Ya, nampak ada sampah-sampah tak teratur, meja kita tak teratur, kata Peter Drucker, kalau meja berkecamuk, tanda otak kita pun bersirat, berterabut. Kalau meja awak teratur, tersusun cantik, sistematik, maka otak kita pun sistematik. So, kemaskan meja sebagai satu cara untuk membuang fuguai. Fuguai, F-U-G-U-A-I, fuguai. Ya, itu bahasa Jepun. Ya, so ini pun satu konsep yang sangat simple. Jom kita buang semua fuguai dalam diri kita.
benda yang menyebabkan kita ya, kadang tak sistematik. Tiap-tiap hari sibuk nak cari kunci, sibuk nak cari di mana cincin, sibuk cari mana pen. Ya, so tak bal tak pen dengan jam, dengan cincin, ya, dengan kunci kereta di tempat yang sama. Di situ juga ada duit-duit, ya. Hanya senang. Ke atas para tu ada duit, bawah para tu lagi banyak duit. Gurau. Ya. Adalah sikit-sikit ya cash yang kita pegang untuk sekarang kan cashless. Banyak pakai kad aja, pakai swipe, pakai wave-nya. Tapi kita ada juga cash sikit-sikit untuk beli barang-barang biasa. Ya, kalau tak kadang kalang kabut kan. Ya. So kadang cucu nak aiskrim takkan nak pakai kredit kad. Oh, jual aiskrim tepi jalan tu. Ya, kalang kabut, member tu nak bawa kredit kad punya swipe ya dan sebagainya. So, mudah-mudahanlah ya kita kena buang semua fuguai, buang semua perkara yang boleh menyekat diri kita daripada bermotivasi dan efisien dan sistematik dan teratur dan buat apa pun dengan terbaik. So itu dia yang sempat Abah kongsikan pada hari ini. Selamat melakukan ibadah-ibadah di hari Arafah, banyak berdoa, selamat berpuasa, selamat membantu keluarga, selamat dalam perjalanan kalau anda dalam perjalanan ke destinasi, ke kampung masing-masing. Hari ini hari Sabtu, ramai yang dalam perjalanan ya. Selamat hari lahir, selamat pengantin baru yang nikah semalam hari ini ya. Selamat pengantin baru, selamat menimang cahaya mata, selamat melakukan yang terbaik ya. Fadhia Ismail, terima kasih. Patch Adam Story ada rupanya, tak perasan tadi. Ina Zalina dah sebut, Safia Osman ya. Pak Ngah Mozar pun ada ya. Allahu Akbar. Makan berapa biji? Makan berapa biji? Oh, dia kalau makan tu 1 biji pagi, 1 biji petang kalau untuk ni ya. Zurina Muhammad Isa ada, Abu Hurairah ada, wah Syarifah Yasin ada. Subhanallah ya. Mudah-mudahan ya. So kita doakan Abu Hurairah jadi anak yang soleh, anak yang taat dengan ibu bapa, dia minta doakan ya. Jebon pun ada, Daimah Jumaat Zainab Hasan ya. InsyaAllah, dan Ahmad Ramadan ya, dan sahabat-sahabat Zuliana Haslinda, Hidayaya, SNI Yusof, Dayang Jamaah ya, Mun Maizmah dah ada, Zuliana tadi, Zainal Hasan, Norma Basar. Okey, semua. So tuan-tuan puan-puan, all the best, buat yang terbaik ya, jadikan setiap hari sebagai hari kita yang terbaik, mana tahu hari itu hari kita yang terakhir. So jom sama-sama doa-mendoakan, pesan memesan ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, besok hari raya, selamat menyambut hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah terima ibadah dan korban kita ya. Sembahyang di seluruh Selangor pukul 8 pagi. Lepas tu ziarah lah yang patut-patutnya. Dan yang penting kita sentiasa jaga diri, doa mendoakan, buat yang terbaik, InsyaAllah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.